RTC merupakan salah satu daripada projek yang menjadi pelengkap dan pemangkin kepada projek transformasi luar bandar RTP yang bertujuan untuk menjadi pemacu proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah logo RTC. Objektif projek transformasi luar bandar RTC. Objektif utama projek RTC ini adalah meningkatkan pendapatan penduduk, mengurangkan kos taraf hidup serta meningkatkan akses masyarakat luar bandar kepada perkhidmatan masyarakat. Seterusnya, inisiatif projek transformasi luar bandar RTC. Terdapat 8 inisiatif dalam projek transformasi luar bandar, iaitu inisiatif pertama, latihan kemahiran. Inisiatif kedua, kios informasi satu Malaysia. Inisiatif ketiga, pertanian bernilai tinggi. Inisiatif keempat, pemprosesan produk agromakanan. Inisiatif kelima, pengurusan rantaian bekalan makanan hasil pertanian. Inisiatif keenam, kerjasama universiti di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Inisiatif ketujuh, perkhidmatan keselamatan makanan dan farmasika. Inisiatif ke-8, kemudahan pembayaran kewangan kepada penduduk luar bandar. Seterusnya, perkhidmatan yang disediakan di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Gaupeng Perak. Di RTC Gaupeng Perak, terdapat pelbagai jenis perkhidmatan dan agensi kerajaan yang dibuka di bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan selaras dengan slogan RTC, iaitu RTC satu hentian pelbagai perkhidmatan. Perkhidmatan yang pertama adalah perkhidmatan agensi kerajaan dan swasta. Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Perak yang terletak di Gaupeng ini menyediakan pelbagai perkhidmatan kerajaan, swasta dan aktiviti perniagaan untuk memberi kemudahan kepada orang ramai yang berurusan di sini. Di samping itu, fasiliti yang disediakan juga adalah bersesuaian bagi kemudahan si keluarga yang berkunjung ke RTC Perak. Antara komponen dan agensi-agensi yang terdapat di RTC Perak adalah seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, Farma, Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan, Jabatan Perkhidmatan Veteriner, Lembaga Pertumbuhan Peladang, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda dan sebagainya. Seterusnya, yang kedua iaitu Pasaraya MyDemo dan Agrobazar. Pasaraya MyDemo dan Agrobazar menjual pelbagai barangan keperluan harian secara borong dan runcit. Dalam pada itu, di RTC Gaupeng juga turut terdapat Agrobazar yang menjual pelbagai produk pertanian dan asas tani seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ayam, daging dan hasil laut seperti ikan, udang dan getah. Kedua-dua pasaraya MyDemo dan Agrobazar ini diletakkan di bawah satu komplek yang dikenali sebagai Agromall. Seterusnya, perkhidmatan lain seperti yang terdapat di dalam
Jalan Gopeng Perak, Malaysia. Kawasan kajian RTC ini dianggap strategik kerana penduduk yang berada di sekitar radius 100 km persegi dari pusat berkenaan, terutamanya di sekitar Gopeng, Kampar dan Cameron Highlands akan mendapat manfaat sepenuhnya selain memacu pendapatan penduduk sekitar. Dalam pada itu, terdapat juga sebuah hentian rehat dan rawat RMR dibina di kawasan seluas 3.2 hektar iaitu kira-kira 500 meter dari RTC dan bersebelahan dengan PLAS yang dianggap sebagai lokasi yang strategik untuk memudahkan pengguna singgah di situ. Selain itu, RMR ini juga turut dilengkapi kemudahan asas tandas, tempat letak kereta yang luas. Selain daripada kemudahan kawasan laluan berjalan kaki yang berdekatan dengan tempat letak kereta. Berikut adalah peta RTC Gopeng dalam negeri Perak. Dan ini pula adalah peta RTC Gopeng. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat Maiden Mall, kawasan rehat RMR dan juga berdekatan dengan College Community RTC Gopeng. Kita teruskan pembentangan kajian pada hari ini dengan persoalan kajian. Pusat Transformasi Luar Bandar RTC merupakan salah satu contoh perhatian kerajaan terhadap keperluan masyarakat. Berikut merupakan persoalan kajian mengenai RTC Perak yang dijalankan oleh Perdana kami. Kajian wilayah impak kepesanan Pusat Transformasi Luar Bandar RTC di Gopeng, Perak kepada masyarakat setempat. Isu kajian ialah kajian Pusat Transformasi Luar Bandar ini memberi perkhidmatan yang berkesan dan memuaskan kepada penduduk setempat. Seterusnya ialah objektif kajian. Yang pertama ialah memenuhi tugasan penilaian outcome dan impak POI dalam kursus SDW 209 iaitu pengurusan pembangunan. Yang kedua ialah menilai keberkesanan Pusat Transformasi Luar Bandar RTC di Gopeng, Perak. Dan yang ketiga, mengetahui pandangan masyarakat setempat mengenai perkhidmatan yang disediakan di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC di Gopeng, Perak. Dan yang keempat, menilai cadangan penduduk setempat dalam meningkatkan kualiti Pusat Transformasi Luar Bandar RTC di Gopeng, Perak. Slide yang seterusnya ialah kepentingan kajian. Kajian dilakukan ini adalah untuk mengetahui keberkesanan, perkhidmatan dan penawaran yang disediakan di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC di Gopeng, Perak. Selain itu, RTC merupakan satu tempat yang melaksanakan 8 inisiatif secara bersepadu kepada masyarakat. Oleh demikian, masyarakat perlu diberi pendedahan dan pengetahuan mengenai inisiatif-inisiatif yang diberikan. Seterusnya adalah menunjukkan bahawa kerajaan memberi peluang kepada penduduk setempat untuk mengunjungi RTC Perak. Dan yang terakhir, kepentingan mengenai kajian ini ialah meningkatkan lagi kualiti. Seterusnya memberikan kesan positif terhadap masyarakat setempat kepada orang. Seterusnya ialah bab 2, metodologi kajian. Metodologi kajian ialah merupakan sistem yang mengikuti kaedah serta cara melakukan sesuatu kajian. Bab ini akan menerangkan cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil kajian sepanjang kajian dijalankan. Kaedah pengumpulan data yang kami gunakan bagi kajian kami ialah data prima dan data sumber. Bagi data prima, kami menggunakan borang soal selidik kepada kaki tangan agensi kerajaan, pekerja-pekerja serta pengunjung RTC Gopeng. Kami juga telah membuat kaki tangan agensi kerajaan di RTC Gopeng untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan RTC tersebut. Seterusnya, data sekunder. Bagi data sekunder pula, kami menggunakan internet iaitu dengan melayari laman web rasmi RTC Gopeng bagi mendapatkan informasi berkaitan RTC Gopeng. Seterusnya saya akan menerangkan tentang dapatan kajian. Dalam kajian wilayah impak keberkesanan Pusat Transformasi Luar Bandar RTC di Gopeng, Perak kepada masyarakat setempat, kami telah menjalankan soal selidik kepada 100 orang responden. Responden ini terdiri daripada kalangan penduduk setempat, kaki tangan agensi di RTC,
pekerja-pekerja serta pengunjung RTC tersebut. Analisis data dan pemerhatian maklumat responden. Berikut adalah jadual dan carta yang kami perolehi daripada soal sindik yang kami buat. Jadual 1 dan carta 1 menunjukkan tempat tinggal responden yang disoal sindik. Selama 100 orang responden yang disoal sindik, majoritinya adalah tinggal di kawasan Perak, iaitu sebanyak 52% daripada 100 orang responden. Manakala yang selebihnya adalah daripada luar Perak, iaitu Kedah sebanyak 12%, Pulau Pinang 18%, Perlis 6%, Selangor 4%, Negeri Sembilan 5% dan Melaka 3%. Hal ini disebabkan oleh lokasi RTC Gopeng yang terletak di Perak dan ia menjadi tumpuan untuk mereka mendapatkan perkhidmatan yang disediakan di RTC Gopeng. Manakala responden yang datang dari negeri-negeri lain datang ke RTC Gopeng sebagai tempat persinggahan, rawat dan rehat. Dan carta ini menunjukkan gender atau jantina bagi responden yang kami soal sindik. Responden ini terdiri daripada lelaki iaitu seramai 40 orang dan perempuan seramai 28 orang. Oleh itu secara keseluruhannya, peratus bagi lelaki adalah sebanyak 40%, manakala perempuan adalah sebanyak 58%. Jadual dan carta ini pula menunjukkan klasifikasi umur responden yang dibahagi mengikut umur yang tertentu. Selama 100 orang responden yang disoal sindik, separuh daripadanya adalah terdiri daripada mereka yang berumur 21 tahun hingga 30 tahun, iaitu seramai 50 orang. Manakala sebanyak 20 orang terdiri daripada mereka yang berumur 31 hingga 40 tahun. Manakala dalam lingkungan 12 hingga 20 tahun, 41 hingga 50 tahun, 51 tahun hingga ke atas, masing-masing adalah seramai 10 orang responden. Responden yang berumur dalam lingkungan 21 hingga 30 tahun kebanyakannya adalah mereka yang bekerja di RTC Gopeng dan golongan belia yang menggunakan perkhidmatan di RTC Gopeng seperti Jobs Malaysia dan Perpustakaan Komuniti 1 Malaysia RTC Perak. Okey, jadual dan carta yang ini pula menunjukkan kaum atau bangsa yang mewakili 3 jenis kaum major di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India. Hasil data yang diperolehi daripada 100 orang responden yang disoal sindik, 70 orang daripadanya adalah berbangsa Melayu, manakala 20 orang daripadanya adalah berbangsa Cina dan 10 orang berbangsa India. Ini menunjukkan 70% daripada orang soal sindik itu diisi oleh responden yang berbangsa Melayu, 20% daripada responden berbangsa Cina dan 10% berbangsa India. Peratusan responden berbangsa Melayu yang banyak daripada bangsa lain menunjukkan bahawa RTC Gopeng ini lebih cenderung dikunjungi oleh kaum Melayu adalah disebabkan oleh lokasinya yang terletak di kawasan majoriti Melayu. Jadual dan carta ini pula menunjukkan jenis pekerjaan responden yang kami soal sindik. Rata-rata mereka yang disoal sindik adalah bekerja dalam sektor kerajaan. 30% daripada 100 orang responden bekerja dalam sektor kerajaan, manakala responden yang bekerja dalam sektor swasta bekerja sendiri dan tidak bekerja masing-masing adalah sebanyak 20% daripada 100 orang responden. Yang selebihnya adalah pelajar, iaitu sebanyak 10% daripada 100 orang responden. Seterusnya ialah bahagian ini maklum balas responden. Jadual ini menunjukkan kadar kekerapan pengunjung mengunjungi RTC Gopeng dalam sebulan. Jadual ini menunjukkan pula sebanyak 20% responden daripada 100 orang datang ke RTC Gopeng dalam lingkungan 1 hingga 3 kali. Manakala responden yang datang ke RTC Gopeng dalam lingkungan 4 hingga 6 kali dan kunjung ke 10 kali, masing-masing mencatatkan sebanyak 10% daripada 100 orang responden. Responden yang disoal sindik menanda pilihan lain-lain adalah sebanyak 60% daripada 100 orang responden ini, iaitu peratusan yang paling tinggi. Hal ini disebabkan responden yang kami soal sindik adalah mereka yang bekerja di RTC Gopeng. Oleh sebab itu, kadar kekerapan mereka berkunjung ke RTC adalah lebih daripada 10 kali dalam sebulan. Seterusnya ialah tujuan pengunjung berkunjung ke RTC Gopeng. Jadual dan carta ini menerangkan tentang tujuan responden ke RTC Gopeng. Sebanyak 20% daripada 100 orang responden berkunjung ke RTC Gopeng untuk mendapatkan perkhidmatan seperti kios servis.
tahap layanan perkhidmatan di RTC Gopeng berada pada tahap yang memuaskan, dan 30% responden lagi iaitu seramai 30 orang pula bersetuju bahawa tahap layanan perkhidmatan di RTC Gopeng berada pada tahap yang sangat memuaskan. Manakala tiada responden yang memilih menyatakan bahawa tahap layanan perkhidmatan RTC Gopeng tidak memuaskan dan sangat tidak memuaskan. Hal ini menunjukkan bahawa rata-rata responden berpuas hati dengan layanan perkhidmatan di RTC Gopeng. Seterusnya, carta menunjukkan kemudahan mendapatkan barang keperluan di RTC Gopeng. Sebanyak 30% iaitu seramai 30 orang responden bersetuju bahawa kemudahan mendapatkan barang keperluan di RTC Gopeng berada pada tahap yang sangat memuaskan. Manakala selebihnya iaitu 70% mewakili 70 orang responden menyatakan bahawa kemudahan mendapatkan barang keperluan di RTC Gopeng berada pada tahap yang memuaskan. Manakala tiada responden yang menyatakan bahawa kemudahan mendapatkan barang keperluan harian di RTC Gopeng tidak memuaskan dan sangat tidak memuaskan. Perkara ini menunjukkan bahawa pengunjung berpuas hati dengan kemudahan mendapatkan barang keperluan yang disediakan di RTC Gopeng. Seterusnya, carta berikut menunjukkan penilaian kemudahan asas yang disediakan di RTC Gopeng seperti surau, tandas dan restoran. Sebanyak 50% iaitu separuh daripada 100 orang responden telah menyatakan kemudahan asas yang disediakan di RTC Gopeng seperti surau, tandas dan restoran berada pada tahap yang sangat memuaskan, dan separuh lagi daripada kesemua responden tersebut iaitu sebanyak 50% juga turut menilai kemudahan asas yang disediakan di RTC Gopeng pada tahap yang memuaskan. Hasil daripada soal studi ini, kami mendapati bahawa responden berpuas hati dengan kemudahan asas yang disediakan di RTC Gopeng seperti surau, tandas dan restoran. Seterusnya, penilaian tahap kemudahan ruang meletak kenderaan. Separuh daripada 100 orang responden iaitu sebanyak 50% masing-masing telah menyatakan kemudahan ruang meletak kenderaan yang terdapat di RTC Gopeng berada pada tahap yang sangat memuaskan dan memuaskan. Hal ini menunjukkan bahawa pengunjung tidak mengalami masalah untuk meletakkan kenderaan mereka semasa berurusan di RTC Gopeng. Seterusnya, carta menunjukkan penilaian tahap harga barangan di RTC Gopeng. Sebanyak 70% daripada 100 orang responden telah menyatakan harga barangan di RTC Gopeng berada pada tahap yang memuaskan. Manakala 30% lagi menyatakan harga barangan di RTC Gopeng adalah sangat memuaskan, dan 10% lagi menyatakan harga barangan di RTC Gopeng adalah sangat tidak memuaskan. Data menunjukkan rata-rata responden berpuas hati dengan harga barangan yang ditawarkan di RTC Gopeng. Namun begitu, terdapat segelintir responden yang masih tidak berpuas hati dengan harga barangan di RTC Gopeng kerana mereka berpendapat bahawa harga barangan di tempat lain adalah lebih murah. Seterusnya, tahap penilaian tawaran pelbagai pilihan perkhidmatan dan barang, khususnya di MyDemo dan AgroBazaar. Graf menunjukkan 70% mewakili 70 orang responden menyatakan tawaran pelbagai pilihan perkhidmatan dan barang
Jadual dan carta menunjukkan bahawa seramai 50 orang daripada 100 orang responden bersetuju bahawa projek aktivisi gopeng bertepatan memenuhi keperluan rakyat. Manakala seramai 30 orang responden sangat setuju bahawa projek aktivisi gopeng bertepatan memenuhi keperluan rakyat. Tiada responden yang tidak setuju projek aktivisi gopeng bertepatan memenuhi keperluan rakyat. Tetapi terdapat 20 orang responden sangat tidak setuju projek aktivisi gopeng bertepatan memenuhi keperluan rakyat. Hal ini menunjukkan bahawa rata-rata responden bersetuju bahawa projek aktivisi gopeng memenuhi keperluan rakyat. Namun begitu, masih terdapat juga responden yang tidak setuju bahawa projek aktivisi gopeng bertepatan memenuhi keperluan rakyat. Seterusnya, projek aktivisi gopeng berjaya memberi perkhidmatan yang terbaik kepada golongan sasaran. Jadual dan carta berikut menunjukkan bahawa seramai 60 orang responden bersetuju bahawa projek aktivisi gopeng berjaya memberi perkhidmatan yang terbaik kepada golongan sasaran. Manakala 20 orang lagi responden sangat setuju projek aktivisi gopeng berjaya memberi perkhidmatan yang terbaik kepada golongan sasaran. Hal ini kerana aktivisi gopeng mensasarkan masyarakat luar bandar sebagai golongan sasaran mereka, terutama penduduk kawasan daerah tampak. 20 orang responden tidak setuju projek aktivisi gopeng berjaya memberi perkhidmatan yang terbaik kepada golongan sasaran. Tiada responden yang sangat tidak setuju projek aktivisi gopeng berjaya memberi perkhidmatan yang terbaik kepada golongan sasaran. Seterusnya, projek aktivisi gopeng mempunyai kesan yang positif terhadap pembangunan luar bandar. Jadual dan carta menunjukkan bahawa 40 orang responden sangat setuju bahawa projek aktivisi gopeng mempunyai kesan positif terhadap pembangunan masyarakat luar bandar. Manakala 20 orang responden setuju projek aktivisi gopeng mempunyai kesan positif terhadap pembangunan masyarakat luar bandar. Hal ini kerana projek aktivisi gopeng ini menjadi pusat sehenti yang telah menawarkan pelbagai perkhidmatan bagi masyarakat luar bandar seperti kemudahan internet percuma bagi memudahkan masyarakat luar bandar untuk mencari serta mendapatkan informasi. Terdapat juga perkhidmatan kerajaan seperti Jabatan Pendaftaran Negara, Immigration, Agensi Anti-Dadah Kebangsaan dan juga Klinik Satu Malaysia dan juga kemudahan membeli belah seperti MyGame dan Agrobazar. Perkhidmatan dan kemudahan yang ditawarkan oleh projek aktivisi gopeng ini telah memudahkan masyarakat luar bandar kerana mereka tidak perlu lagi bersusah payah pergi ke bandar untuk melakukan urusan harian mereka. Namun begitu, terdapat juga 40 orang responden yang tidak setuju projek aktivisi gopeng mempunyai kesan positif terhadap pembangunan masyarakat luar bandar. Manakala tiada responden yang sangat tidak setuju bahawa projek aktivisi gopeng mempunyai kesan positif terhadap pembangunan masyarakat luar bandar. Pelaksanaan projek aktivisi gopeng menunjukkan kerajaan prihatin dengan pembangunan masyarakat luar bandar. Jadual dan carta berikut menunjukkan bahawa 30 orang responden sangat setuju pelaksanaan projek aktivisi gopeng menunjukkan kerajaan prihatin dengan pembangunan masyarakat luar bandar. Manakala 30 orang lagi responden setuju pelaksanaan projek aktivisi gopeng menunjukkan kerajaan prihatin dengan pembangunan masyarakat luar bandar. 40 orang responden tidak setuju pelaksanaan projek aktivisi gopeng menunjukkan kerajaan prihatin dengan pembangunan masyarakat luar bandar. Manakala tiada responden yang sangat tidak setuju pelaksanaan projek aktivisi gopeng menunjukkan kerajaan prihatin dengan pembangunan masyarakat luar bandar. Hal ini menunjukkan rata-rata responden setuju bahawa projek aktivisi gopeng menunjukkan kerajaan prihatin dengan pembangunan masyarakat luar bandar kerana pelbagai perkhidmatan dan kemudahan yang telah ditawarkan menunjukkan kerajaan mengambil berat kehendak serta keperluan masyarakat luar bandar. Seterusnya, tahap berpuas hati dengan projek aktivisi gopeng. Jadual dan carta menunjukkan 30 orang responden sangat setuju berpuas hati dengan projek aktivisi gopeng. Manakala 40 orang responden pula setuju berpuas hati dengan projek aktivisi gopeng. Namun begitu, terdapat 30 orang responden tidak setuju berpuas hati dengan projek aktivisi gopeng. Tiada responden yang sangat tidak setuju berpuas hati dengan projek aktivisi gopeng. Rata-rata responden setuju berpuas hati dengan projek aktivisi gopeng kerana projek aktivisi gopeng ini telah membantu memudahkan pelbagai urusan bertepatan dengan slogan aktivisi iaitu satu hentian pelbagai perkhidmatan. Projek aktivisi menunjukkan keprihatinan kerajaan kepada keperluan rakyat.
Jadual dan carta berikut menunjukkan 30 orang responden sangat setuju projek RTC ini menunjukkan keprihatinan kerajaan kepada keperluan rakyat. Manakala 30 orang responden setuju projek RTC ini menunjukkan keprihatinan kerajaan kepada keperluan rakyat. Namun begitu, terdapat 40 orang responden tidak setuju projek RTC Gopeng ini menunjukkan keprihatinan kerajaan kepada keperluan rakyat. Tiada responden sangat tidak setuju projek RTC ini menunjukkan keprihatinan kerajaan kepada rakyat. Rata-rata responden bersetuju projek RTC Gopeng ini menunjukkan keprihatinan kerajaan kepada keperluan rakyat. Hal ini kerana projek RTC Gopeng ini telah menyediakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan yang dapat membantu rakyat dalam memudahkan urusan harian mereka. Di samping itu, dengan adanya RTC Gopeng ini juga telah mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan kepada masyarakat setempat. Setelah kami melakukan kajian dan soal selidik kepada responden, terdapat beberapa cadangan dan penambahbaikan yang diberikan oleh responden yang kami temui. Yang pertama ialah mewujudkan banyak lagi perkhidmatan lain. Salah satunya adalah seperti jabatan pengangkutan jalan dan juga pejabat pos. Hal ini bagi memudahkan mereka yang berada di luar bandar untuk melakukan urusan di RTC Gopeng tanpa perlu ke bandar besar seperti Ipoh yang mempunyai jarak yang agak jauh daripada rumah mereka. Yang kedua ialah mewujudkan pusat asuhan dan jagaan kanak-kanak. Mewujudkan pusat asuhan dan jagaan kanak-kanak ini adalah bagi memudahkan pekerja dan juga staf yang bekerja di RTC Gopeng. Manakala yang ketiga adalah menambah bilangan kursi untuk pengunjung. Bilangan kursi ini seharusnya ditambah kerana ia bagi memberi keselesaan kepada pengunjung khususnya warga emas dan juga kanak-kanak. Kesimpulan yang kami dapat simpulkan daripada kajian ini adalah projek RTC Gopeng ini sememangnya merupakan sebuah projek yang bagus dan bermanfaat kepada orang ramai, terutamanya masyarakat luar bandar. Projek ini telah menawarkan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan yang telah banyak membantu memudahkan urusan harian orang ramai. Projek RTC Gopeng ini juga telah berjaya membangunkan kawasan luar bandar serta masyarakat luar bandar. Diharapkan pada masa akan datang, pihak kerajaan boleh menambah lebih banyak projek RTC seperti RTC Gopeng ini di kawasan luar bandar yang lain. Hal ini kerana projek RTC ini dapat membangunkan kawasan luar bandar. Ini adalah tampilan yang kami sertakan bagi projek yang kami lakukan. Gambar pertama ini menunjukkan pintu hadapan atau pintu gerbang RTC Gopeng Perak. Manakala ini adalah gambar yang kami sempat rakam bersama dengan staf atau pekerja agensi Anti-Dadah Penguasaan Daerah Kapal. Manakala ini adalah gambar yang kami sempat rakam juga bersama dengan seorang staf yang menjaga perpustakaan yang terdapat di RTC Gopeng. Ini adalah pejabat pengurusan. Dan gambar yang dapat kita lihat ini adalah salah satu ataupun antara pejabat kerajaan yang menyediakan perkhidmatan di RTC Gopeng. Berikut merupakan satu kios yang terdapat di dalam perpustakaan, iaitu kios informasi bagi memudahkan orang awam untuk mendapatkan informasi berkaitan isu semasa di RTC Gopeng. Ini adalah pintu gerbang mining, salah satu supermarket yang terdapat di RTC Gopeng, dan juga kedai sewanita 24 jam yang terdapat di situ. Ini merupakan salah satu kemudahan ataupun infrastruktur yang disediakan kepada pengunjung, antaranya adalah tandas, surau dan juga pengangkutan awam bagi memudahkan masyarakat untuk datang ke RTC Gopeng kepada mereka yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. Ini adalah merupakan slogan yang terdapat di RTC Gopeng. Slogan RTC iaitu
berkunjung